Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Okey, untuk hari ini saya akan buat review counter-counter. So, saya test screener saya untuk volatile. Okey, volatile stock yang senang gerak. Counter-counter yang senang gerak macam Anom, Pentat, Theta, Opcom, Serbadike, MMAG ni semua dah hari Jumaat semua dia naik Okay, counter macam ni kita senang gerak, so kita tak perlu nak tunggu lama. Cumanya dia bahaya. Counter macam ni senang naik, senang turun lah. So kena pasang trailing stop. Trailing stop tu dekat platform ada. Saya akan buat satu video lepas ni lah. Nanti tunggu. Dia macam ni. Kita letak harga contoh RM1.80, RM1.08. So kita follow dia dekat harga RM1.05 contoh. Bila dia dah naik RM1.10, kita tukar jadi RM1.08. Kita punya trailing stock tu kita trail tu mengekori. Kita ikut harga. So once katalah dia campak, dia drop harga dengan mengejut, kita terjual pada harga di atas yang kita beli. Katalah kita beli 1.03. Okay. Kita letak trailing stock dekat atas 1.05. Harga semasa 1.08. Nanti dia dah naik 1.10. Harga kita ubah 1.07 ke contoh. Okay. Once tiba-tiba dia drop 1.10 tu, tiba-tiba ada jualan kau-kau, dia akan auto terkena dekat harga kita 1.07 yang kita letak tu. Okay. Itu panggil trailing. Tapi kalau dia teruskan harga naik lagi 1.15 contoh RM1.15 kan. Okay, RM1.15 kita letak dekat RM1.10. Kita ikut je. Lepas tu dia naik RM1.20, kita letak RM1.15 contoh. Itu kita panggil trailing stop. So kita ikut dia. Once dia drop, kita tetap untung sebab kita masuk harga bawah. Kita letak trailing stop harga dekat atas daripada harga kita beli. Itu boleh. Sebab counter macam ni, counter yang volatile ni dia cepat naik, dia cepat turun. So kita kena berhati-hati. Alright. So macam ni ada 59 counter. 59 counter ni memang banyak. So kita kena letakkan dalam kategori. Okay, contoh ni non-energy mineral. Kita buat list non-energy mineral 1, 2, cari ni 3, ni 4. Okay. Cari yang non-energy saja, letak satu folder contoh. Okay, macam ni lah. Kita bahagi dia ikut sektor. Sektor dan bahagian apa yang kita nak lah. Okay. Once katalah counter yang non-energy mineral ni bergerak, kita klik saja adik-beradik dia. Okay, adik-beradik dia pun semua akan. Ni lah kita follow je lah sebab once satu gerak, semua gerak tau. Katalah sektor ni, non-energy yang tengah in play hari Isnin. Kita klik je dekat non-energy list. Okay. Dia akan keluar macam ni lah contoh. Okay, ini wave. Dia akan keluar list. So kita tahulah mana kalau kita dah terlepas satu. Kita tengok yang mana belum naik lagi. Kita follow. Kita masuk yang tu lah. Contoh Anom ni bergerak dulu. So list yang bawah non-energy mineral tu Pentat dan ini dan lain-lain lah. Kita tengok. Kita nak masuk ikut harga ke. Ikut tengok dekat market depth. Mana yang ada volume. So kita follow. Selalunya satu gerak yang lain gerak. Okay. Nanti bahagikan siap-siap. Okay. Macam contoh ni. Theta ni teknologi. So siapa lagi teknologi? Ini teknologi. Systat. Ini teknologi. MMAG. Bahagikan ikut sektor. Ini teknologi GFTech. Alright. Lagi. Ni. Binvest. Teknologi. So, even banyak, sebenarnya bila kita bagi ikut sektor, sikit je. Sebab bukan semua sektor ni akan in play hari Isnin. Hari Isnin mungkin sektor apa je yang gerak. Katalah transportation je yang bergerak. So, kita just main transportation je lah. Fokus transportation je lah. So, akan ada berapa? Mungkin dalam 10 ke 5 je counter. Ni kalau kita kira 1, 2, non-energy 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 8 counter je non-energy. So, katalah esok non-energy yang bergerak. So, 8 counter je kita fokus.
Cuma yang ni minit 30 30 minit saya buat yang ni. Sebab dia nanti lagi list banyak 30 minit dah memadai. Maksudnya dalam 30 minit yang lebih kurang lah, dalam sejam terakhir yang hari Jumaat yang betul-betul naik tu counter ni. Lebih kurang macam tu lah 30 minit kita ambil. Kalau kita ambil lagi besar, dia lagi banyak counter. Tak macam momentum. Momentum one day pun baru berapa. Contoh counter momentum. Kalau 30 minit dapatlah 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Tapi saya pilih yang counter ni. Saya buat yang volatile. Alright. So kita akan review counter yang volatile ni. Contoh kita ambil N6 dia akan keluar tik-tik masuk dalam kita punya alert nanti. Semua counter ni, screener ni banyak saya share dekat JBS support group. Siapa yang beli indikator tu dapat lah. Okay. Yang ni belum lah. Yang ni sebab saya tengah test. Yang lain-lain, momentum, banyak lagi indikator yang ada intraday apa semua tu. Apa saya buat ni? Lama silap. Okay, ada indikator, ada screener, ada nota-nota video semua untuk grup JBS. Okay, Indi kalau ada update ke ada tambahan saya letak je dekat library. Macam ada yang request nak apa, nak dia nak support resistant ke apa ke. Contoh lah. Okay. Indi ni banyak lah sebenarnya kalau nak. Cuma kita tahu ada orang nak MACD macam ni, ada nak MACD yang BB tu, so terpulang. Alright. So yang ni kita tengok A6 ni memang betul-betul ada strong volume dengan kenaikan yang tinggi Kalau kita ambil volume biasa, indikator type volume biasa, saya yang GBS pun ada. Tapi kita ambil yang volume biasa je. Okay, volume biasa. Okay. Pergi dekat setting volume. Alright, ni. Saya ulang Pergi kat setting volume. Tepi bahagian mata, ini setting. Okay, setting. Lepas tu tekan dekat volume MA. Okay, saya ambil color putih. Ambil tebal sikit. Okay, set 50. MA 50, moving average 50. Kalau volume bar ni melepasi MA 50, kita kena ambil perhatian dekat counter tu. Selalunya dia akan memecut. Okay. So sekarang ni counter ni, dia dah melepasi EMA 50 warna biru. EMA 100 warna orange. Dan dia sedang sebenarnya nak test SMA 200. Kalau counter ni berjaya melepasi, candle ni berjaya naik atas SMA 200, dia buat trend baru. Untuk tahunan Sebab SMA 200 ni adalah untuk 200 candle sebelum. Maksudnya 200 hari. Satu candle satu hari dekat candle day ni, time frame daily. So, satu candle, kalau SMA 200 ada 200 candle sebelum. So, bila dia berjaya break, dia adalah sangat kuat. Okay, sangat kuat. So, trend tu akan berubah daripada counter yang downtrend. Dia berubah counter uptrend. So, kita boleh swing lama. Boleh swing lama kalau dia berjaya strongly di atas ni lah. Selalunya, dia test yang dia drop. Okay, dia test SMA 200. Kalau tak kuat, dia drop semula. Dia campak balik. Okay, kena hati-hati juga. Kalau dia berjaya break dengan volume, dia akan naik atas ni. Yang ni untuk siapa yang tahu elliott wave, kita tahulah dia punya pattern. Sebenarnya bukan dia ikut yang Cikgu Din, Tuan Din tu. Bukan dia fake breakout. Tapi dia senang buat pattern. Cumanya kena mahir lah buat pattern tu. Pattern elliott wave. Saya pun tak mahir. Okay, saya tak boleh nak share lagi sebab saya pun sedang dalam proses belajar. Mungkin memerlukan sampai tahun depan untuk mahir lah. Sebab dia kena fokus elliott wave ni kena ambil masa macam 2 bulan study dia je. Okay, tak boleh tengok indikator apa semua, tutup semua, belajar elliott wave je. So, saya belum ada masa tu. Sebab dia macam dia turun, dia ada ABC. Contoh macam ni, A. Okay, naik A, B, C, C berhenti dekat mana. Lepas tu dia ada pula pattern dia ni. Dia buat pattern yang kita kena tahu dan hafal baru kita tahu. Ini pattern apa dia buat. Tak simply terus wave satu. Okay.
Tak simply, oh ini dah turun, dah habis dah correction. So dia dah start wave 1. Tak semestinya. Memang secara mudah Cara mudah kita just draw contoh cara mudah dia. Ambil channel. Kita draw je lah macam tu contoh lah. Okay, ni downtrend. So ni macam dah break downtrend nak buat trend baru uptrend. Contoh. So kita kata ni dah habis correction wave sebab dia dah berjaya break up downtrend dia. Ini downtrend. Okay, nampak obviously dia turun ke bawah, tiba-tiba dia break up. Tapi adakah betul dia break up? Selalunya dia buat macam ni Selalunya dia buat macam ni lah. Dia naik, touch, turun sini, kalau tak mampu bertahan, dia drop lagi. Sebab dia nak buat kenaikan yang baru lah. So kita tak, kalau kita betul ikut yang naik atas ni tak apalah. Takut kita tunggu masa ni kita FOMO. Sebab dia ada ni, kalau kata ni dia berterusan hari esoknya buat kenaikan, so tiba-tiba kita beli kat puncak ni. Dekat puncak ni. Dan dia drop. Dia tak mampu bertahan kat sini pun. Dia drop lagi sampai bawah. Sebelum dia nak anjak dia kena ambil macam night flight lah. Night flight kapal terbang dia nak lepas. Dia perlu ambil anjak dulu, laju, gerak, pam naik contoh macam tu. Dia tak terus naik straight atas. Dia kena ambil anjakan. Okey, nak lompat tu dia ambil anjakan. Dia naik, dia turun, lompat naik atas. Tapi ini semua pattern yang perlu hafal ABC tu. Saya tak hafal So, saya tak pasti apa yang dia akan buat. Cuma kalau kita nak mudah, kita tengok, tarik trend line je lah. Okey. Dia break up trend line, tengok support resistance macam biasa. Contoh ni buang dulu. Delete. Okey. Bukan. Salah. Saya nak delete yang tu. Allahu Akbar. Okey. Contoh yang ni kita dah ada trend line. So kita tengok dekat support resistance pula. Okey, dia sebenarnya indie. Tapi yang lukis-lukis ni kena juga. Kita kena praktis juga. Sebab kalau kita tinggal nanti kita lupa. Kita asah kita punya skill melukis. Dekat mana? Tengok banyak candle bersentuh. Sini once dia try, dia lepas. Yang ni dia dah buat, dia tak berjaya naik sampai atas ni Ini resistance lah ni. Dia tak berjaya naik, dia turun balik bawah, kat sini dia rebound. So kita buat sini sebagai dia punya RBS lah. So sini resistance lah kat sini. So mungkin dekat RM1.25 pump sentuh, jatuh balik dekat sini trend line. Alright. Jatuh kat trend line sini. Tengok candle banyak bersentuh ni. Ting candle bersentuh tu. Ni nampak. Ting. Situ lah dia punya support dia mungkin. RM1.25 turun RM0.95. Lepas tu mana lagi support dia? Dekat sini lah. Yang ni dia turun, dia rebound balik kat bawah ni, dia naik. Yang ni pun turun, rebound balik Banyak yang bersentuh kat sini. Sini turun tak berjaya, nak rebound, turun sampai bawah. Sampai kat sini baru dia rebound balik. Okay, support resistance ni pun kena praktis banyak kali. Dia sentuh line yang ada kita ambil kat sini. Kalau kita ambil kat sini, macam yang ni saja line dia sentuh kan. Sini lebih banyak. Nampak? Sini terus, sini pun boleh yang bersentuh. Alright, sini ada touch dan dia jatuh. So kat sini kita panggil dia punya support resistance. Alright. So sini dia touch, sama ada dia berjaya breakout naik atas lagi ataupun dia turun dulu lah. Dia turun cari bawah ni, baru dia naik semula. Okay. Overall nampak dia sebenarnya nak naik. Cumanya kita dari segi wave tu. Dari segi wave tu kena faham. Okay. Pasal yang kalau kita pasal indie, kita nampak kalau dia berjaya naik atas SMA 200, dia akan buat trend baru lah. Nampak? Counter yang berjaya naik atas SMA 200, dia buat trend uptrend yang baru. Tengok dia buat uptrend yang baru. Tapi ambil masa lah sebenarnya. Okay, berapa bulan dia nak naik tu. Untuk swing okey sangat. Cuma kena make sure betul-betul dia dah naik.
with volume, dan dia sustain atas ni. Dia tak bocor. SMA 200 je okey kita swing. Kalau bocor ni dah jadi balik. Dia buat wave baru balik. Tak jadi wave 1. Ini wave 1 ke wave 3 ni? Kan ini macam wave 1 turun buat wave 3. Okey. Macam tu lah. Sekali kita nampak ini betul-betul bawah. Low dia. Okey. Ini low, point low. First yang wave kita nampak ini naik kenaikan 1. Okey, wave 1. Turun wave 2. Okey, naik atas SMA 200 maybe buat wave 3 pula. Tapi kena naik dululah. Sekarang belum naik. Tapi dia dah ada percubaan dengan volume yang tinggi untuk push harga naik. Lepas tu sektor juga mempengaruhi. Sektor apa tadi? Energy mineral. Tengok Fintech pun naik kan. So geng dia naik. So tengok hari Isnin ni. Geng mana satu naik. Sebab tu kena ada list. At least kita boleh tumpang. Cuma kena hati-hati takut dia patah balik. Okay, kita tak tahu wave dia tu. Wave dia ABC. Wave ABC. Buat lukisan balik. Okay. Wave ABC. ABC dia ada pattern tau. Apa running flat lah apa benda tu. Saya bukan tahu sangat. Contoh macam mana running flat. A, B, C. Hasil dia buat balik. Okay, dia buat takut dia naik atas ni, dia buat A, B, C Dia A, B, C ni B, turun balik buat C. Takut dia buat macam tu. Dia naik lagi lah sikit kot rasa. Touch SMA 200 maybe. Okay, lepas tu dia turun balik A, B, C. Lepas tu buat lagi A, B, C. Contoh. Lepas tu baru dia naik. Dia turun macam mana saya lupa. Dia naik ni ABC. Lepas tu ABC. Lepas tu turun tu ada 5 wave. Kalau tak silap saya. Takut dia buat 5 wave ke bawah tu. Okay, 1, 2, 3 panjang turun. 4, 5. Takut dia turun macam tu kan. Dia buat 5 wave correction ke bawah. Lepas tu baru dia buat wave 3. Dia baru dia naik. Kita takut dia buat ni. Apa pattern wave yang macam tu. Saya lupa ni pattern wave apa. Sebab ada saya tahulah dia ada apa running flat lah apa benda tu. Dia macam buat pergerakan. Nanti cari. Alamak, awak tak clear ni. Flat pattern ni awak tak clear. Ni. Lebih kurang Yang ni kena study tau. Duduk study, print, hafal pattern. Lepas tu lukis-lukis. Siapa tak ada masa duduk melayan JBS Cik melayan JBS. Ni kena berhenti masuk dalam gua study elite wave. Pandai baru keluar. Okey lah. Barulah boleh share elite wave. Ni nak share saya pun tak tahu. Cumanya dia takut dia bukan terus buat pergerakan naik ke atas. Dia turun dulu tintong-tintong baru dia naik. Memang dia nak naik. Cuma dia nak ambil buat pattern apa. Macam ni. Takut dia buat B. Takut N tu buat B. Apa benda ni? Cik, wah, I don't need free analysis. Ni kan, takut dia buat tintong-tintong turun, tintong-tintong naik B, turun 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni saya kata turun 1, 2, 3, 4, 5 baru dia naik. N ni, mana? N ni takut dia buat tu lah pattern running flat tu. Ini dalam kotak ni dia buat pattern apa ni? Siapa pandai? Ni dalam kotak ni dia sedang buat wave apa? Pattern apa ni?
Takut dia buat turun 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Takut dia naik semata-mata buat B ke, semata-mata buat A ke, turun, baru naik. Yang ni tak. Bukan downtrend. Dia nak buat uptrend. Ni. Dia buat ni. Tintong B. 1, 2, 3, 4, 5 turun, naik. Takut dia naik dia buat B. B ke atas sikit macam tu. So, katalah ni A, B, kejap. Alamak, semak lah pula. Terdelete. Katalah dia naik buat B, dia turun 1, 2, 3, 4, 5. Contoh. Lepas tu dia pun naik. Siapa yang jenis strong holding power tak apalah. Dia turun, relax je lah. Merah pun merah lah portfolio. Sebab kita confident dia nak naik balik. Ni. Dia tak mampu bertahan dekat, tak mampu rebound dekat trend line. Dia bocor. Dia touch middle lah, contoh lah. Dia touch sampai mana? Sini jauh sangat. Dia touch dekat sini lah, support dekat area di sini ke. So dia rebound. Takut dia buat macam ni. Kita delete semua. Okay. Kalau dia tak buat tak apa. Kalau segi pattern yang kita nampak macam ni yang pattern biasa lah yang saya nampak. Yang senang nak lukis. Senang nak lukis apa dia? Semestinya rounding bottom. Okay. Dia sampai sini projection dia. Allah. Projection 1. Kita buat clone. Bergeraklah dia. So, expect target dekat ini. Alright. Target. Tapi, ni kena break out dulu. Ini terpanggil neckline. Area neckline. Shopee. Neckline ni. Area 1.08 dengan sini. Ini dia touch dekat sana sini. Sini lah. Ni touch area sini kan. Candle dia. So resistance dia 1.08, 1.10. Tengok dia ni naik terus ke dia turun balik kat sini. Kalau dia bocor dekat 1.080 ni, dia akan turun buat handle. Lepas tu kita ini bukan nak kata pattern betul-betul pun kena belajar lah. Nanti jadi ajaran sesat. Macam tu dia turun, dia buat handle. Lepas dia dah turun buat handle. Contoh okay. Katalah dia tak berjaya bertahan. Kalau dia berjaya, dia terus naik je lah. Dia buat kenaikan yang baru lah. Okay, dia sampai dekat sini 1.280 dan meneruskan kenaikan. Maybe lah dia turun. Dia ada dua possibility. Sama ada dia meneruskan kenaikan. Hari Senin dia terus naik. Okay, maybe dia didong. Nampak? Okay, turun sekejap. Naik. 2, 3, 4, 5. Turun ABC. Ni kata turun bawah sikit lah. Satu naik semula titong. Okey lah kalau dia macam tu. Kita takut dia. Allah. Silap lagi. Okey, kita takut dia naik sekejap. Test. Turun. Tintong. Tak berjaya bertahan. Bocor. Tintong kat sini baru naik. Takut dia tintong turun bawah. Ini tu kata buat handle lah kat sini. So kita tengok nanti. Dia bocor ke tak 1.08.
Ni. Kalau bocor dia turun lah. Bukan dia turun forever Dia turun nak anjak untuk naik ke atas. Nampak dia dah nak naik. Cuma dia tak tahu dia turun sampai mana. Siapa yang pandai hidup wave tu, senang hidup. Memang boleh agak. Kalau kita guna Fibo yang biasa, retracement, katalah sini, permulaan kenaikan yang tinggi. Retracement kita kata sampai 50% ataupun 985. Contoh. Retracement. Sini. Kalau dia berjaya naik balik atas 1.015, dia buat kenaikan yang baru. Contoh kita ambil extension contoh. Ini contoh je. Katalah dia naik buat kenaikan, lepas tu dia retrace sampai 0 ni, dekat 61.80. Lepas tu kita ambil balik kat sini. Point dia first naik, point dia high. Lepas tu point dia turun. So kita boleh tahu kenaikan dia. Katalah kita nak ambil 100%. Kenaikan 1.260. Itulah cara buat Fibo retracement untuk tahu dia punya penurunan. Okay, Fibo retracement nak tahu dia turun sampai mana. Extension nak tahu dia boleh pergi sampai mana. Contoh kita nak ambil dekat mana. Tapi memang nampak sini paling low, sini paling high. Kalau kita ambil yang besar ni, dia jadi retracement yang besar. Sini sampai sini. Okay. Alright. Retracement cakap betul tak betul. Tak nampak dia, yang ni dia turun sampai mana? Kalah 178. Tak boleh. Dia kena turun. Kita ambil yang besar ni. Okay, 78.660. Mampukah dia bertahan dekat 7860 ni? Atau adakah dia akan bocor? Tapi nampak dia nak rebound. So, kalau dia nak rebound, mana dia kena cari? Dia kena cari 1.425 dan meneruskan kenaikan naik ke atas lah. So, dia akan jadi untuk extension. Katalah retracement dia dah habis dekat sini. Okay, retracement dia habis kat 8.60 dekat 875. Kita kata dia dah habis. Sekarang dia start nak buat kenaikan. Contoh So kita tanda dekat sini. Tanda dekat sini. 870 sebagai support untuk ni lah. Support kita punya ni, kita rasa dia dah nak rebound lah. Dia kena naik cari 1425. So extension yang kita buat adalah sini satu. Point low, point high, point yang kita rasa dia turun habis. Dekat 875 lah. 875 ke 870, okey lah. Alamak, tak mau kena pula. Degil. 880 lah, haci je lah. Salah ni sebenarnya, tarik betul-betul So at least kena cari RM2.93. So dia akan naik macam ni lah. Dia akan naik sikit-sikit. Dia akan naik. Cari 61.80. Lepas tu cari dekat 1665. Lepas tu 1.815. Lepas tu 21.50. 22.20. 293078. Dekat RM3.485. Lepas tu 100% dekat RM4. Contoh 100% dia dekat dalam RM4. So, cantik lah untuk kita swing. Counter ni, kalau betul support dia dekat area sini. Berapa lama nak swing tak tahulah Dia jenis laju ke tak. Tapi dia nampak nak buat kenaikan baru. Wave 1, 2, 3. Kalau betul lah wave. Anom ni menarik sebab dia dah ada volume. Hasil dia nampak nak buat kenaikan wave 1. Dari segi indikator. Nak swing boleh, nak rempit pun boleh. Tapi kena jaga. Takut dia ni dia buat patah balik tu. Pattern dia tu. Sebab semua chart dia ada pattern tau. Sebenarnya kita je yang tak tahu. Tak mahir.
Jerung pun dia masuk ikut pattern. Dia ke pandai daripada kita. Support ke resistant ke pattern ke wave ke, dia mesti ada masuk bersebab lah. Tak ada dia main masuk je. Dia pun ikut ke teknikal analisis. Semua ni. Okay. Okay, 6. Lagi. Pentek. Ni semua counter ada momentum. Pentek. Counter momentum ni semua naik panjang macam ni. Dia sesuai untuk macam ni kita scary kan sebab dia dah naik tinggi. Dia sesuai waktu tu masa kita pasang tu, alert ni kita pasang masa live. So boleh terus tengok, terus masuk join. Pasang trailing stop. Macam ni dah naik. Dah naik macam ni ada 2 probability. Kita tengok apa jadi. Hari tu dia naik. Naik tinggi, jatuh. Ni naik tinggi, jatuh. Perangai dia. Naik tinggi, jatuh. Ni naik tinggi jatuh lah kot. Tengok perangai dia. Kita macam tu kita baca. Oh, yang ni okey pula. Naik, dia naik. Esok naik sekejap turun balik. Naik tinggi, drop. So, kebanyakan naik dan drop. Sangat bahayalah. Ni dah naik panjang macam ni. Takkan tak retrace. Orang dah yang beli kat bawah ni takkan tak nak ambil untung. Dia belum jual. Dia belum jual. Kita tengok intraday ni boleh tengok volume. Tengok dekat 4 hours. 100% buying Semua beli jual belum. Tak menakutkan ke? 100% beli. 2 hours. Last 2 hours ada take profit. 12% je take profit. Dekat-dekat nak tutup lagi 2 jam nak tutup market tu. 12% je jangan jual take profit. So, dia pun nak take profit bila ni? Takut dia pun take profit hari Isnin. Nak tumpang boleh. Kita tumpang kejap 2-3 bit. Pasang trailing stop Tapi risiko tinggi. Pentek ni kena tengok je. Boleh masuk tumpang keluar. 2-3 bit keluar sebab dah tinggi sangat. Semua orang take profit tak. Semua orang beli tak jual-jual. 4 hours ni majoriti tak jual. Dia nak cerita 100%. Bar ni bar beli saja. Bar volume ni memang beli tak jual. Okey. Tapi kalau ikut traffic light ni memang betul lah cantik sebab tak ada jualan berlaku. Okey. Susunan yang menarik je. Merah, kuning, hijau ni. Yang hijau ni adalah nanti confuse hijau ni adalah Bollinger Band. Okey. Kita tukar counter lain. Counter volatile memang counter yang naik. Theta mesti naik. Yang ni sesuai pasang waktu live data untuk kita live data pula. Waktu live market boleh kita tumpang. Naik. Semua yang naik-naik kau-kau. Volatile. Screener ni memang counter yang dah naik kau-kau. 4 hours. Ada selling. At least ni ada take profit. Okey sikit. Overall okey counter ni. Uptrend cantik semua bolehlah tumpang. Theta. Belum nampak signal nak jual tapi sebenarnya walaupun okey kalau kita tengok candle. Kalau kita tengok candle yang macam ni sebenarnya memanglah pembeli mengatasi pembeli try push harga tu balik naik. Dia jual. Lepas tu pembeli push harga sebab kaki panjang. Yang ni kaki pendek kaki pendek. Kaki panjang tu kat atas harga akan turun. Kaki panjang dekat bawah harga naik. Tapi pinball ke hammer ke kalau dekat atas petanda dia nak turun. Kalau dia dekat bawah petanda dia nak naik. Sekarang dia dekat atas kan. Kita takut dia nak turun lah. Rasa semua counter-counter macam ni dah naik tinggi. Dia nak retrace lah dulu. Okay, buat correction baru dia naik balik. Sebab dia adalah counter volatile. Opcom. Inilah gila kerja naik je tak berhenti-henti. Main turun kan. Turun naik, turun naik. Kita tengok. Semua cantik. Traffic light apa semua cun je. Ni memang cantik. Ni semua counter yang kena pasang trailing stop
Sebab barangkali yang dia nak campak tu tinggi lah. Sebab dia kerja naik. Kita pasang extension. Kali dia boleh pergi, dia pergi sampai mana? Low, point low. Sini low. High, low. Dah pergi 100%. RM1.85 boleh dapat. 161.80 ni. RM1.8025 boleh dapat. Kalau tak dapat dia akan turun lah. Ni. 78, RM1.52. RM1.52. Turun lah. Step by step dia turun. Sampai buat downtrend. Kalau berjaya dia naik je lah. Panjat-panjat dekat atas Fibo ni. Next dia akan pergi 1.7. Next dia akan pergi 1.750. Next dia akan pergi 1.825 dah. Cukup lah tu. Okay, mungkin boleh ambil yang ni. Right, pakai ni. Pakai Fibo ni. Screenshot ke apakah. Follow yang ni. Once dia bocor dia akan cari lah. 1.52, 1.525, 1.465 turun step by step sampai buat downtrend. Kalau tak dia akan terus naik. At least dia cari RM1.70 dulu. Cari sampai sini lah terus 1.825 sebab ni volume tinggi ni. Volume kan tinggi. Mungkin ada chance lagi. At6 boleh ride. At6 pula opcom. Ni semua counter yang tinggi naik sebadikit. Saya ambil sebab saya susah untuk rempit. Cuma live tunggu esok. Dekat game borak saham punya charting. Nanti saya update lah apa yang naik. Yang tengah naik follow untuk kita dapat beberapa bit. Pasang trading stop. Once dia kena kita dah untung tak apa. Kita ikut. Ini pun ni neckline. 365 0.365. Lepas tu dia ini halangan seterusnya 375 breakout naik atas lah. Nampak? Ini dengan ini resisten dia lah. So kalau dia berjaya breakout atas ni kita expect dia terus naik lah. Sebadikit agak okey nak naik. Sebadikit agak selamat sikit sebab dia tak naik tinggi. Ada chance lah kita nak tumpang. Ini kalau berjaya break, katalah dia tintong sekejap, naik lah. Sebadikit boleh simpan untuk follow. Lebih selamat daripada counter-counter lain sebab dia belum naik tinggi lagi. Dia belum pacak lagi. Dia belum pacak macam ni lagi. Boleh tumpang. Sebadikit okey. Okay, dari segi indie pun baru suruh buy. Ya. Baru suruh buy. Saya nak padam drawing. Okay. Buy masuk. Resistance 37 sen lah. Pump dia touch ni dia akan turun lah. Resistance kan kuat. 37 sen. Dia touch dia akan. Ini sepatutnya beli kat sini. Tapi kita dah terlepas. 34 sen, 35 sen terlepas. Sekarang dah 365. Dekat betul. Ada lagi 50.05 nak touch 37 resistance. So dia akan drop. Dia boleh beli masa dia drop tu. Sekejap bukan saranan bukan buy call. Cuma nampak daripada segi indikator ni dah cantik. Dia merah dah cross kuning. Nanti kita expect dia buat traffic light. Dan terus buat kenaikan baru. Geng-geng Pak Karim ni dah nak naik. Nampak gayanya. Apa saya nak buat tadi? Oh, Fibo. Fibo sekejap tutup ni dulu. Ini Fibo. Nak tengok dia retrace. Allah. 33 sen boleh tak retrace? Jauh benar Jauh benar pula 33 sen. Kita tengok yang minit kecil lah. 15 minit. 15 minit pun kalau kata kecil sangat nak turun. Sikit sangat. 50% 345. Sekarang 365. Boleh kot. Okay, dia turun kat 345. 1 hour. Okay, kita tengok 1 hour pula. Kejap 1 hour kita ambil daripada ni
Dia downtrend. Lepas tu dia start nak buat reversal, dia naik ke atas. Ini point high. Point low dekat sini, point high dekat sini. 50% dekat tu memang 33 sen lah. Uish, dia turun 33 sen dulu ke? Itu kalau dia turun 33 sen. Kalau dia tak turun, okay, ini tempat yang kita agak bahayalah sini area sini area retracement. Retracement tu dia turun untuk buat correction lah. Sebelum naik. Ni tempat zone dia. 325, 340. Kalau dia turun, rebound dekat 340 naik tak apa. Kalau dia masuk dalam ni, better tunggu dekat 330 ke baru boleh. Masuk kejap Kita tengok dia extension pula. Kalau dia terus naik, dia gimana? Ini point low. Ini point high. Point low yang dia turun hari Jumaat. 1 hour. Dia boleh pergi sampai mana? At least 395. 405, 100%, 42 sen. Okay, kalau dia terus naik, kita akan first 37 sen, dia punya resistance. Berjaya 38 sen. Naik 10 sen, 10 sen, ni 5 sen. Sebab sejam sejam naik 10 sen, 10 sen je resistance dia. Alright. Tapi tengok indikator dah cantik ni. Cuma dari segi nak retrace dan nak pergi tu, keuntungan 10 sen, 10 sen kalau kat 1 hour. Berbaloi ke tak? Risiko. Risiko dekat 30 beli kat area sini. Dia punya turun kalau 33 sen. Sakit dah tu. Tapi volume tinggi ni. Volume lepas MA 50. Expect dia akan naik lah. Expect dia akan naik lah. Cari 395 ke 405. Paling tinggi 420 boleh pergi. Okay, nak masukkan watchlist Subari K ni. Subari K. Kalau retracement dekat 33 sen, 34 sen macam ni lah. Retracement sebelum dia naik balik. Tapi tak harap dia terus naik sebab volume tinggi ada. Harap dia terus buat kenaikan. Dia tak perlu retrace tak perlu berehat lagi. Sila naik. Kita harap dia terus naik je lah. Maksudnya hari Isnin daily tu ni dekat 370 ni. Dekat 370 ni hopefully ada volume kuat tolak push terus ni jadi resistance become support. RBS 37 sen. Hopefully Kalau nak tunggu break up boleh juga. Nak confirmation dia naik. Okay. Dia naik kat sini ada volume tinggi. 37 sen tu boleh jadikan support. Tapi once dia dah bocor kena tahu lah 2-3 bit bawah ni kena cut loss lah. Okay. Sebab dia akan cari 34 sen. Kecuali kita sanggup tunggu sampai 34 sen rebound. Kalau tak rebound, mana dia cari 31 sen. Jenuh kita. Kalau masuk dekat RBS resistance become support dekat 37 sen. Bila harga ni naik candle naik atas ni, kita masuk ke sini, risiko kita tinggi kan. Sebab dia nak drop sampai sini. So kena jaga betul-betul cut loss je lah. Cut loss je lah 1, 2, 3 bit ni. 3 bit ke apa 2, 3 bit. Cut loss. Tengok dia rebound balik kat mana, masuk balik. Katalah dia rebound kat 34 sen, dia buat corner naik balik, masuk lah. Ataupun dia turun sampai bawah lagi, dia rebound pusing balik. Okay, dia buat susunan sini merah cross balik kuning, masuk balik. Daripada kita tunggu sampai bawah, sekali dia turun sampai bawah, dia buat bawah lagi. Jenuh kita. Better cut loss dulu sikit, sauk balik bawah. Kalau dia turun lah. Kalau dia terus naik, untung lah kita. Sebab kita masuk ngam-ngam. Dia akan cari 40 sen. Dan seterusnya lah. Resistance seterusnya. Nanti dia akan bila live. Yang bila ni dah melepasi. 37 sen ni akan jadi support. Dia akan naik-naik ni. Susunan ni akan naik-naik. Sebab dia ada 5 pace kan. 5 apa orang panggil? 5 station. 5 ni lah. Okay, nanti dia akan berubah. Ini akan anjak. Okay. So, sebab dia okay lagi. Sebab dia tak naik lagi. Tak naik tinggi lagi. Yang ada dengan Pentek ni. Theta semua Opcom. Semua naik pacak-pacak. Menakutkan. Tapi counter macam ni boleh tight. Orang minat. Orang tengah ada minat. So dia boleh je push macam Opcom tu.
Okay, MAG pun baru nak naik. Ini semua counter yang masih dalam keadaan selamat tapi murah sangat. Mungkin orang tak suka. Sebab 1 bit turun, dah berapa? Nanti 1000. 1 bit lagi 2000. Counter yang murah-murah sangat ni, bahaya dia bila dia turun tu rugi dia banyak. Tapi dia dah nak cross up, dah buat susunan traffic light. Dia akan pergi sini 11 sen, lepas tu dia pergi kat 115 ni sebab M50. Lepas tu dia cari kat M100 1.55. Dia dah nak buat kenaikan yang baru. Okey lah kalau berani. PRG. PRG pun cantik. Elok je buat traffic light dan nak buat kenaikan baru atas SMA 200. Boleh ride. Boleh swing. PRG okey, cantik. Tapi tak tahulah dia game slow ke laju. Sebab 20 sen macam ni bukannya game laju. Kecuali ada bersebab catalyst. PRG bawah apa? Proses industri. Katalah minggu depan proses industri punya game. So dia naik. Kalau tak slow, dindong. Sebab dia bukanlah counter yang jenis pacak naik. Yang ni ada sikit naik. Tapi overall, dia atas SMA 200. Counter yang dah nak buat uptrend dah. Confirmation dah confirm dah ni. 1 candle, 2 candle, 3 candle lah di atas SMA 200. 1 candle, 2 candle, 3 candle. Bukan kata 1 candle, tipu patah balik. Tak. Elok naik. Boleh swing. PRG boleh swing lagi. Sistek. Ini bukan counter. Ini counter yang boleh letak dan naik dengan naikan yang tinggi hari Jumaat. Jadi sistek ni lukis apa ni? Trend line. Ada buat kajian lah pula counter ni. Elok watchlist. Boleh masuk. Kalau dia lepas SMA 200, fly, terbang. Buat kenaikan yang baru. Waves baru. Boleh ride. Sistek boleh masuk counter swing. PRG counter swing. Harga murah-murah lagi. Okay. Yang ni volume belum kuat. Volume kena atas ni. Line putih. MA50 macam ni barulah kita secun. Cuma Golden Cross dah ada. Biar dia naik, harga naik atas ni dulu. Dengan kuat, volume yang kuat. Atas 240. So kena perhati Sebab once dia dah naik atas MA 200, selalunya dia pecut sekejap. So ambil letak dalam watchlist. Sistek ni teknologi. Kalau teknologi in play minggu ni, dia akan naik letakkan dalam watchlist. Patson. Semua counter murah ni. Tadi counter mahal-mahal Yang 3 ni counter RM1 lah. Counter yang agak okey lah. Siapa yang suka harga atas RM1, area atas 50 sen. Yang atas ni Patson pun ada volume in. Nak tengok counter dia dah lepas SMA 200. Tunggu masa je dia nak terbang. Ni atas EMA 100. Warna orange. Satu EMA 50. So 3 ni menunjukkan counter ni strong uptrend. Dia nak buat kenaikan yang baru. Macam ni. So dia naik. Alright. Patson cantik untuk swing. Mungkinlah dia drop. Dia drop, dia naik balik. Sebab dia overall counter uptrend. Dia dah buat uptrend yang baru. Tapi uptrend yang baru dia channel besar. Macam tu. So dia pergi middle point. Kalau dia turun pun dia naik. Turun naik ni dia nak naik dah lah. Dia dah counter uptrend ni. Cumanya turun ni kalau kita beli kat pacak atas ni 235 dia turun sampai sini 210 sakit jantung. Lepas tu tengok bocor pula. Gigi 205 padahal dia nak share retailer. Nak suruh keluar. Sekali naik balik. So dia dah start lah nak buat uptrend. Patson dah nak buat uptrend yang baru. Cumanya dia dindong. Dia naik bukannya cantik straight kan. Mungkin kalau dia ada momentum, ada news, ada rumours, ada catalyst, sektor in play, katalah
pattern sector retail trade ni, sector ni, retail trade ni in play minggu ni, dia akan terus naik pacak terus jumpa atas ni ya, 270. Tapi kalau tak in play, dia dindong sini, turun dindong sampai sektor dia tengah main. Dia naik terus. Tapi overall dia uptrend, boleh swing. Siapa yang hati cekal, orang yang beriman, boleh bertabahlah swing pattern. Sebab dia overall counter uptrend. Ni counter uptrend dah ni. Traffic light, squeeze, atas EMA 50, atas EMA 100, atas SMA 200. Counter di atas. Ketiga-tiga line ni adalah counter strong uptrend. EMA 50, EMA 100, SMA 200. So dia nak buat trend baru lah. Cumanya dia dindong-dindong lah. Naik tu. Dalam trend lah. Trend uptrend tapi dindong-dindong. Nak swing tak ada masalah. Tawin. Tawin berapa harga? Alamak 13 sen. Kita ambil harga yang okey sikit. OWG. Yang pentingnya tengok nantilah dekat GBS GBS chatting tu saya update. Seller mengatasi buying. Orang dah take profit lah. Tapi counter strong uptrend EMA 50, EMA 100, SMA 200. So dia akan retrace. Retrace sebelum dia naik balik. Sekejap. Kita tengok retrace kat mana. Retrace point low sini. Dia start nampak kenaikan eh. Tintong naik. Ni low dia. Ini high dia. Yang ni. Yang merah ni. Ambil dia punya wick tu. 525 boleh turun eh. 50% dekat 525. Wah. Kalau dia turun sini sakit jantung juga. Kalau dia turun sampai sini sakit jantung lah. So jangan masuk lagi lah. Dia turun, bukan dia turun teruk. Dia sebenarnya turun nak naik. Cumanya takkan kita nak masuk waktu dia turun. Tunggulah dia naik balik kan. Sebab dia tengah selling in control. Takut dia turun retrace. So baru naik balik. Naik tu naik zigzag lah. Bukan naik tintong macam tu. Maybe macam ni. Sideway dulu. Lepas tu baru naik. Dia turun slow-slow. Sideway naik. Cepat OWG. Retail trade juga. Kalau sektor tu retail trade in play tak apa. Dia terus naik. Takut dia bukan sesut. Ini sebab seller in control. Kita nak buyer in control ni, seller in control sampai 95% jual. Ni lah. Takut dia nak take profit. Kita tengok yang lain-lain. Stoch RSI. Stoch ni dah overbought Dah sampai sini, biru cross ke bawah, dia overbought Dah terlebih beli. Dia start nak retrace balik. Tapi MACD masih okey. MACD masih mendongak, cumanya dah terlampau tinggi. Selalu sampai tinggi mana dia pergi? Oh, dia pernah pergi tinggi lagi. Dia pernah pergi sampai 0.034. Kalau dia buat gila, dia naik sampai sini okey. Kalau tak, dia dah start nak retrace balik lah, turun. Dia akan menunduk dan turun bawah. Nampak RSI pun dah tinggi sangat, 77. Takut dia retrace dulu lah. Takut dia turun lah. Stoch menunjukkan dia macam nak turun. MACD belum confirm lagi dia turun. MACD belum lagi belum cross ke bawah lagi. Cumanya bahaya OWG ni. Sebab ni salah satu sebab selling mengatasi belian. Lepas tu RSI dah sampai 77 dah. Dekat 80 tu dah overbought. Stoch RSI overbought dah. Nampak tak dia naik-naik sampai sini dia turun. Naik sampai sini dia turun. Naik sini sampai turun. Dia turun tengah lah. Dekat sini turun sini baru naik balik. Dia akan naik. Cuma dia nak turun dulu. Probably turun dulu. Sesul.
Okey, susu cantik. Susu ni sama lah, nampak double bottom, MACD baru cross up. Dia nak test 46 sen, lepas tu dia naik. InsyaAllah naik. Susul. Susunya dah cantik. Susu boleh diperhatikan. Nampak cantik. Daily. Cantik je. Ada buy, dia akan naik dulu lah 1, 2, 3. Selalu kalau ada buy tu, buy yang ni lah, buy dalam keadaan dia nak cross up baru nak naik. Bukan buy sideways dia bukan sideways ni. Dia dah start nak naik dah. Macam ni. Ini sebatang barangkali dia naik lah. Okay, kita expect dia akan naik. Susul process industry. Hopefully process industry in play. Parang geng dia. Mana lagi process industry? Ini siapa? KYM. Perhatikan. Sebab susu macam nak naik je. Geng dia mesti naik. Process industry. Simeplat. Dabi plantation. Process industry seterusnya. Okey dah. Itu. Alright. Beri perhatian. KYM susu PRG. Alright. Kita teruskan yang lain sebab nampak cantik. Brahim Transportation. Susu okey. Okey, Brahim sideway. Alright. Brahim terlibat kotak. Box trading. Ini dia punya support. Jangan bocor. Kalau kita masuk, kita expect dia touch sini balik lah. 42 sen lah. Kita masuklah kat mana sini. Dia didong-didong. Dia ada ini hari. Ni T1, T2. Ini TO. Hari first dia spike with volume. TO dia start slow down. T1. Hari pertama dia slow. T2, T3 sepatutnya naik. Okey betul. Dia naik touch yang box atas lepas tu turun. T4, T5, T6. Okey dalam masa sampai T10 ni. Barangkali dia touch balik. 420 kalau berjaya dia akan terus naik. Dia buat kenaikan yang baru. So yang ni boleh diperhatikan. Sebab dia ada box. Spike. T3 naik. Turun balik. Dindong sideway. Ke barang kalian. Dia akan naik lah. Dalam masa 10 hari ni. Ini T1, T2, T3, T4, T5, T6. Esok T7, 8, 9, 10. Okay. Boleh main berapa hari. Kalau tak jadi, kena keluar. Ini dia punya support. 335. Ini last support Tak keluar lagi kat sini. Mananya. Bocor yang ni. 4240. Tak turun jadi downtrend nanti. Tapi takkanlah kita masuk sini. Kat sini pun nak kat bawah. 230 baru nak kat loss. Jauh benar rugi. Sini je lah. 335. Masuk ke area sini. Tunggu dia pergi 420. Katalah take profit area sini. Masa dia naik atas ni. Pasang trailing stock lah. Nanti take profit dia terbang pula. Tengok dia berjaya breakout kotak. Naik atas. Brahim boleh. Siapa suka trading bot ni. Boxing punya style. Boleh masuk. Tunggu dia naik atas ni. Dan seterusnya naik. Okay, kalau tak jadi, dekat 335 bawah ni lah. 2-3 bit bawah ni, cabut. Maksudnya gagal. Okay, dalam kita bagi masa tempoh sampai T10. Yang ini esok T7. Ini T1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 esok. Lepas tu 8, 9, 10. Sampai hari Rabu je bagi peluang. Tak naik juga, cabut lah keluar. Alright, lagi. Apa nak ambil JF Stat Sunset. Nanti saya bagi list Siapa ada indicator tengok je dia buat
Tengok dia buat traffic light. Ni, susunan traffic light ni ada peluang. Nampak dia buat sideway. Kebakaran dia akan naik atas lagi. Okey, lepas tu tengok ni. MACD positif, RSI atas 50 positif, ADX atas 25 okey, starch RSI biru atas merah okey. Okey, biru atas merah okey. Nampak dia sideway. Mungkin ni atas lah, ni overbought. Ini belum overbought, ni dia maintain. Itu je lah kita tengok. Lepas tu ni support resistance kan dah ada. Dia akan pergi je dekat 37 sen sekarang. Area sini, ini dia punya harga semasa 365. So resistance 37 sen. Kalau lepas ini RBS, dia akan pergi cari 40 sen. Seterusnya kotak dia kat mana? Kotak dia dekat 42 sen. Nanti kita pasang trailing stop, ikut. Tengok berapa dia pergi. Lagi lah, kita ambil lagi satu lah contoh. Apa nak ambil? Head tag. Go. KPJ. Lain ni. KYM dengan susul lah. Geng dia. KYM geng dia proses industri. Kita ambil KYM. KYM. Cun-cun atas SMA 200. Ni atas SMA 200. Counter yang atas SMA 200 selalunya akan buat kenaikan yang baru. Kalau dia sustain atas ni. Ini pun nampak golden cross Golden nak cross lah. Golden nak cross lah. MACD dah nak cross up. Stoch RSI dah cross up. RSI tunggu atas 50 sikit lagi. Dia naik atas 43 sen ni. Boleh pecut lah ni. Ni cantik. KYM boleh swing, boleh rempit. Letak dalam watchlist. Ni nak tunggu semua, nak tunggu cross up. Baru nak naik ni. Dia naik atas SMA 200. Dia akan cari EMA 100. Dia akan cari EMA 50. Seterusnya buat kenaikan yang baru. Sesuai untuk swing. Bila once dia dah naik atas 50, 100, SMA 200 duduk bawah dia, strong uptrend. Sekarang baru lepas satu step. Next step, EMA 100. Third step, EMA 50. Seterusnya buat kenaikan yang baru, uptrend. Untuk SMA 200 tu, untuk 200 candle. So, kita dalam beberapa bulan ni naik. Untuk swing. Swing 2 bulan kan contoh, okey lah. Siapa yang boleh swing, siapa nak repeat, tunggu je lah dia ada volume masuk. Ni, belum lagi kan. Ada volume masuk dekat 43 sen ni yang mungkin dia akan rally sampai sini. Dalam minggu ni atau minggu depan. 2 minggu ni. Alright. Okay, itu saja saya rasa. Nanti saya bagi semua list ni. Saya bagi ikut sektor lah. Senang nak nampak dekat GBS. Telegram GBS. Lepas tu nanti update counter volatile tu dekat charting channel. Nanti ada link dekat GBS Telegram. Geng Borak Saham. Alright. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.